Kapal terbang kecil milik budak lelaki itu boleh terbang melawan graviti, dan perkara yang paling mengejutkan ialah ia langsung tidak mempunyai enjin. Pada suatu hari dia membawa kapal terbang itu ke sekolah, tetapi rakan-rakannya mula mengejeknya. Kapal terbang yang sangat menjijikkan, kata mereka, putih dan hodoh. Mereka malah merampas kapal terbang itu daripada tangannya. Walau bagaimanapun, tiada siapa yang dapat menjangkakan apa yang akan berlaku seterusnya. Kapal terbang itu mula bergerak dengan sendirinya dan meluncur terus ke arah budak lelaki itu. Ia menjadi semakin gila, seolah-olah seluruh kapal terbang itu memahami apa yang dikatakan oleh budak itu. Dia memberikan sedikit tolakan dan boom, kapal terbang itu melesat ke arah Baldi. Budak itu benar-benar khayal dalam dunianya sendiri. Apabila pengasuh tidak melihat, dia mengheret tangga, memanjat ke atas kapal terbang dan memanjat ke bumbung. Dia bertekad supaya kapal terbang itu membawanya ke langit untuk mencari bapaknya. Tepat pada saat itu, ibunya pulang dari kerja. Melihatkan keadaan itu, dia menjadi panik, berlari ke arah bumbung dan memeluknya dengan erat. Sementara itu, kapal terbang itu jatuh tepat dari bumbung. Ibunya yang berang membalas bahawa perbuatan itu sangat berbahaya, tetapi Charlie tetap dengan pendiriannya, bersumpah bahawa kapal terbangnya benar-benar boleh terbang. Kerana terlalu risau, Catherine mengambil kapal terbang itu dan menyimpannya di dalam bilik store. Charlie mula menangis dan menjerit, dan oleh sebab itu, mereka bertengkar hebat. Tiba-tiba sesuatu yang sangat berbahaya berlaku. Kapal terbang itu mencabar graviti, memecahkan kaca dan melesat masuk ke dalam bilik, berputar seolah-olah dirasuk. Catherine cuba memukulnya dengan mop, tetapi itu hanya menjadikannya lebih marah. Ia bercahaya dengan warna merah yang menyeramkan, seolah-olah ia bakal menyerang. Catherine menjerit ketakutan dan Charlie berlari untuk melindunginya. Dalam sekelip mata, cahaya merah itu hilang dan kapal terbang itu meluncur ke kaki Charlie, berkelakuan seperti anak anjing yang bersalah. Catherine terpaku, dia hanya mampu melihat anaknya mengambil kapal terbang itu dan kembali ke biliknya. Dia segera menelpon rekannya Pierre, orang yang membuat kapal terbang itu. Apabila Pierre tiba, dia menceritakan segala yang berlaku. Untuk menyelesaikan misteri itu, mereka menunggu Charlie tidur dan kemudian menyembunyikan kapal terbang tersebut. Mereka memeriksanya di seluruh bahagian, tetapi tidak menemui sebarang Swiss tersembunyi. Pierre tidak mempercayainya dan mengeluarkan pisau untuk mencalarkannya, tetapi kejutan, tiada satu pun kesan calar. Menyadari bahawa kapal terbang ini sangat luar biasa, Pierre segera membawanya ke makmal. Model kapal terbang ini ternyata sangat ganjil. Selepas melakukan imbasan lengkap, para penyelidik mendapati ia langsung tidak mempunyai komponen elektronik. Mereka berasa sangat kagum kerana itu bertentangan dengan semua logik saintifik. Pierre meletakkan kapal terbang kecil itu di bawah mesin ujian impak berkuasa tinggi yang boleh menghancurkan sekeping besi menjadi serpihan kecil. Tetapi mengejutkannya, kapal terbang itu keluar dari situ tanpa sebarang kesan, malah tidak kemek sedikit pun. Semua orang ternganga. Pada saat itu, Charlie terjaga di tengah malam. Dia perlu ke bilik air. Apabila menghulurkan tangan untuk mengambil bantalnya, dia perasan bahawa kapal terbang itu telah hilang. Ibunya, yang berasa sangat terganggu, akhirnya mengakui bahawa dia meminjamkannya kepada institut penyelidikan. Charlie menjadi gila, dia berlari keluar dan merampas basikal seorang budak perempuan di kawasan kejiranan yang kebetulan lalu di situ. Tanpa ragu-ragu, dia menaiki basikal itu dan mengayuh dengan laju menuju ke institut. Dalam masa 10 menit sahaja mereka tiba di sana. Masuk ke makmal yang dikawal dengan sangat ketat bukanlah perkara mudah, tetapi kanak-kanak ini mempunyai rancangan. Terdapat pengawal di pintu masuk, sudah tentu. Tiba-tiba, budak perempuan itu memegang kakinya dan mula melolong seolah-olah dia kesakitan yang amat sangat, berpura-pura berada dalam kesusahan. Pengawal itu terperangkap dan menghampiri untuk memeriksa, dan itulah isyarat buat Charlie. Dia tunduk dan menyelinap masuk. Dengan terkejut, dia menemui kapal terbang kecil kesayangannya. Semasa Pierre bercakap di telefon, Charlie menyelinap seperti ninja dan mengambilnya. Kemudian dia bersembunyi di bawah almari, berfikir untuk melarikan diri secara senyap kemudian nanti, tetapi sebaik sahaja Pierre meletakkan telefon dan berpaling, matanya terbeliak luas seolah-olah dia akan meletup. Di mana kapal terbang itu? Dia mengimbas bilik itu dan melihat separuh daripada kepala Charlie terjulur dari belakang almari. Pierre menghampiri secara perlahan-lahan, tetapi tepat di situ, tiba-tiba
Almari itu mula bergegar dengan kuat, seolah-olah ia dirasuk. Tiba-tiba ia tumbang menimpa Pierre dan ternyata kapal terbang kecil itu berada di belakang Charlie. Tanpa membuang masa, Charlie berlari keluar seolah-olah nyawanya bergantung pada tindakan itu. Penggeram amal mula berbunyi dengan kuat dan dalam masa beberapa saat, keadaan keselamatan menjadi huru-hara. Pengawal di mana-mana nampaknya tiada cara untuk melarikan diri daripada kekacauan ini. Charlie meredah pintu kecemasan dan berlari menaiki tangga seperti pelari yang pantas. Dia mengeluarkan kad pengenalan kerja bapaknya dan menekannya pada alat pembaca untuk membuka pintu bumbung. Tepat ketika pengawal semakin hampir, Charlie mengikat kapal terbang itu pada badannya, memanjat tangga dinding, dan sampai ke puncak bumbung. Di sana dia memeluk erat kapal terbang kecil itu, sama seperti yang biasa dia lakukan di bumbungnya. Dia merayu, "Tolong bawa saya terbang," dan mengejutkannya, kapal terbang kecil itu benar-benar mengangkatnya ke langit. Pierre berdiri di sana, terpegun, dengan mulut ternganga, tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Kapal terbang itu meluncur merentasi pergunungan dan terbang melintasi bandar. Pemandu lori ternganga melihatnya, manakala kekasihnya pula ketakutan hingga solekannya komot. Pesawat itu akhirnya mendarat lembut di hutan. Si kecil yang keletihan berjalan terhuyung-hayang dalam tidur sepanjang malam. Pada tengah hari keesokan harinya dia berjaya sampai ke tapak menara isyarat, membuka pintu besi dan memanjat dengan susah payah merancang untuk menyembunyikan kapal terbang itu di sana. Tetapi apabila sampai ke puncak, kakinya lembek dan dia rebah seperti uni kentang. Keletihan selepas sepanjang malam berjalan melalui jalan-jalan pergunungan itu. Dia tidak mempunyai kekuatan walaupun untuk berdiri tegak. Sementara itu, budak perempuan dari kawasan kejiranan itu berlari pulang dan memberitahu Catherine bahawa anaknya telah melesat ke langit. Tepat ketika dia hendak keluar untuk mencarinya, bom! Kapal terbang kecil itu kembali sendiri, terbang dengan sendirinya. Catherine dan budak perempuan itu berpelukan di dalam rumah, tetapi kapal terbang itu tetap terapung di tengah udara. Kemudian ia mula berundur perlahan-lahan, seolah-olah berkata, "Ikut saya." Jantung Catherine berdegup kencang dan tanpa teragak-agak dia menghantar budak perempuan itu pulang dan mengejar kapal terbang itu dengan keretanya. Dan sememangnya dia menemuinya di kaki menara isyarat dengan Charlie yang tidak sedarkan diri. Tepat ketika dia hendak mengangkatnya dan pulang ke rumah, Pierre muncul tepat di belakangnya. Dia menuntut untuk mengetahui di mana kapal terbang itu dan Catherine menunjukkan menara tersebut. Tanpa teragak-agak, Pierre mengeluarkan tali dari bat keretanya, memanjat menara itu seperti monyet dan bersiap sedia untuk melontarnya. Dia memakai sarung tangan dan berkata, "Ini adalah bahan kelas pertama untuk penyelidikan." Pierre bertekad untuk mendapatkan semula kapal terbang itu untuk kajiannya. Akhirnya dia berjaya melilit tali di sekeliling kapal terbang itu, tetapi tepat pada ketika itu ia hilang kawalan, menarik tali itu dan cuba melarikan diri dengan pantas, dan Pierre memegang dengan sepenuh tenaganya, tetapi sarung tangannya mula berasap akibat geseran. Tiba-tiba, bang! Jambatan menara itu terputus dan seluruh struktur itu mula runtuh. Sebelum Pierre sempat bertindak balas, kapal terbang itu mendekati Catherine dengan bahaya, jelas mau kekal bersama Charlie. Dia memahami mesej itu dengan sempurna. Pierre yang marah menjerit, "Itu milik saya, jangan sekali-kali kau alihkannya." Tetapi Catherine langsung tidak mempedulikannya. Dia menekan pedal minyak sedalam-dalamnya. Dan Pierre yang terdesak melompat ke atas bumbung kereta, menghentak cermin dalam usahanya untuk menghalangnya. Dia menekan brek dengan kuat dan Pierre tercampak keluar. Dia cuba menghidupkan keretanya untuk mengejar mereka, tetapi kunci telah hilang. Dia hanya mampu berasa kecewa dan menghentak stereng dengan geram. Daripada pulang ke rumah, Catherine memutuskan untuk membawa anaknya ke pantai, tempat kegemaran zaman kanak-kanaknya, untuk membantunya berehat. Apabila dia membuka bat kereta, dia mendapat kejutan. Budak perempuan dari kawasan kejiranan itu telah bersembunyi di situ sepanjang masa. Dengar ini. Model kapal terbang itu bukan sekadar mainan. Ia seolah-olah mempunyai jiwa dan hubungan telepati yang sangat kuat dengan Charlie. Tetapi apabila Charlie terjaga, kapal terbang itu kekal diam, seolah-olah ia tahu bahawa ia telah menyebabkan kekecohan dan telah memutuskan untuk berpura-pura mati. Charlie yakin bahawa kapal terbang itu telah mati.
Jadi di tengah malam semasa semua orang tidur, dia menyelinap ke pantai, menggali lubang dan membuat kubur kecil untuknya. Dia meminta satu permintaan untuk melihat bapaknya sekali lagi. Tetapi tepat ketika dia hendak pergi, hatinya hancur. Dia tidak dapat menahan kesedihan itu dan menggali semula kapal terbang itu hanya untuk mendapati bahawa lubang itu kosong. Charlie menggali dengan panik mencari rakannya dan tiba-tiba dia merasakan kehadiran di belakangnya. Dia berpaling dan melihat bapaknya tepat di situ, berdiri di sana. Bapaknya berjalan ke arahnya dan Charlie hampir memeluknya dengan sepenuh tenaga, merayu kepadanya supaya tidak pergi lagi. Ternyata bapa Charlie seorang juru terbang, sentiasa sibuk dengan kerjanya dan jarang berada di rumah. Pada hari Christmas itu, dia menghadiahkan Charlie sebuah model kapal terbang, walaupun dia mahukan basikal. Bapaknya berjanji untuk membelikannya basikal pada Christmas akan datang, tetapi Christmas itu tidak pernah tiba. Beberapa hari lalu, Bapa Charlie mengalami kemalangan kapal terbang yang tragis dan model itu adalah hadiah terakhirnya. Itulah sebabnya Charlie telah memegangnya siang dan malam. Apabila dia melihat kapal terbang itu bergerak sendiri pada waktu malam, dia tahu bahawa sesuatu yang istimewa telah berlaku. Charlie telah bermimpi untuk membawa kapal terbang itu mencari bapanya, dan kini semuanya masuk akal. Roh bapanya sentiasa bersama kapal terbang itu sepanjang masa. Malah kad akses yang ditemuinya adalah milik bapanya. Sebab mengapa kapal terbang itu menyerang ibunya adalah kerana mereka menyimpannya jauh daripada Charlie. Bapa Charlie mengusap rambutnya dan berkata, "Hei, juara, kamu perlu menjaga ibu kamu untuk ayah. Katakan padanya saya sangat merinduinya. Setiap kali kamu rindu, pandanglah bintang-bintang. Saya akan berada di sana menjagamu juga." Sebelum pergi, ayahnya berpesan, "Mari, tunjukkan senyuman yang ayah paling sayang itu." Kemudian bapaknya menolak bot kecil ke laut, naik ke atas kapal dan perlahan-lahan hilang dalam kabus. Dalam sekelip mata, ia berubah menjadi bintang jatuh, merentasi langit dan menjadi bintang paling cerah antara semuanya. Keesokan harinya, Charlie menyelak langsir dan mengejutkan ibunya. Dia bersedia untuk pulang ke rumah bersamanya. Dia menceritakan segala yang berlaku, bagaimana bapaknya kini menjadi bintang yang paling bercahaya di langit dan bahawa dia akan meneruskan misi bapaknya. Dia bertekad untuk berada di sana untuk ibunya walau apapun yang berlaku. Kadang-kala logik tidak mencukupi untuk menjelaskan keajaiban yang boleh dilakukan oleh kasih sayang. Apabila kita mempercayai orang tersayang dan menemani mereka, bukannya menghalang impian mereka, kita mendapati bahawa perkara yang benar-benar penting bukanlah membuktikan sesuatu itu berfungsi, tetapi kekal bersatu walaupun apabila sains kehabisan jawapan. Dan begitulah berakhirnya filem hebat ini. Jika anda ingin menonton lebih banyak video luar biasa seperti ini, saya cadangkan video ini.